Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Ayah tolong dia, kesian dia. Tolong. Tu, tolong sini. Tolong, ada orang. Ya Allah. Siap makcik tu ayah cepat ya, kereta dia nak jalan. Oh, ini pesen lagi ha, dah royak dah. Wah, dah bagi tahu dah. Ah. Aku tak boleh kena rakam. Ya Allah takut. Ya Allah. Takut. Ya Allah. Malaysia mempunyai salah satu ekosistem hutan hujan tropika yang paling kompleks di dunia. Ia dipercayai antara yang tertua dengan kepelbagaian bio yang paling banyak di dunia. Hutan ini adalah habitat kepada pelbagai jenis spesies dan haiwan endemik yang jarang ditemui dan juga habitat kepada 30 hingga 50 juta spesies flora dan fauna. Namun, seluruh permukaan bumi yang dahulunya dipenuhi dengan hutan, hanya 54% daripadanya yang masih kekal pada hari ini. Menurut laporan WWF, antara tahun 2001 hingga 2009, hutan Malaysia menyaksikan pengurangan kira-kira 8.12 juta hektar bersamaan dengan anggaran penurunan 28% pokok sejak tahun 2000. Secara ringkasnya, ini bersamaan dengan sekitar 15 juta parang bola sepak. Malaysia mempunyai sejarah yang panjang dengan banjir. Daripada semua bencana yang berlaku di Malaysia, banjir adalah yang paling kerap berlaku dan memberi pengalaman yang pahit kepada rakyat Malaysia. Kejadian banjir besar pernah berlaku pada tahun 1971, tetapi rakyat Malaysia tidak bersedia untuk apa yang mungkin berlaku pada 18 Disember 2021. Lekukan tropika yang berlaku pada 16 Disember 2021 telah mengakibatkan banjir besar yang menjejaskan 8 buah negeri di Malaysia, terutamanya Pahang dan Selangor. Lebih 50 kematian telah direkodkan, manakala 2 orang mangsa masih belum ditemui sehingga hari ini. Semua mata tertumpu kepada Selangor kerana tidak bersedia untuk menghadapi bencana alam sebesar ini. Media sosial dipenuhi dengan permintaan pertolongan dan bantuan di Lembah Kelang. Tetapi, hanya 100 km daripada Lembah Kelang, ada yang sedang berhadapan dengan bencana banjir yang luar biasa. Pada masa rumah-rumah mangsa di Selangor dipenuhi dengan lumpur dan air yang belum surut, Sabai, sebuah pekan kecil di Pahang, menyaksikan rumah penduduknya musnah dan hilang di bawah arus banjir besar. Pada 20 Januari 2022, Perdana Menteri Ismail Sabri telah mengadakan sidang khas Parlimen untuk membincangkan isu banjir besar yang berlaku pada pertengahan Disember 2021. 1 bulan 2 hari selepas banjir besar ini, saya tertanya-tanya tentang tindakan yang dilakukan oleh 2 negeri yang terjejas teruk, iaitu negeri Selangor dan Pahang. Apabila saya mengikuti perkembangan melalui portal berita dan media sosial, saya tertarik dengan kritikan Ismail Sabri terhadap pengurusan bencana banjir Selangor dan memuji pengurusan bencana Pahang kerana lebih bersedia dan teratur dan diuruskan dengan baik walaupun ada cabaran.
dan berikutan kelemahan yang telah dikenal pasti di peringkat negeri dan daerah menyebabkan saya terpaksa campur tangan. Umum mengetahui pada tempoh yang sama, terdapat beberapa negeri lain yang turut dilanda banjir, malah ada negeri yang dilanda banjir pada skala yang lebih buruk seperti negeri Pahang. Namun, disebabkan jentera pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah adalah teratur dan bersedia, bencana ini dapat dikendalikan dengan baik walaupun terdapat beberapa cabaran. Bermula pada petang Sabtu 18 Disember 2021, PDRM, JBPM, ATM dan APN sebenarnya telah pun menggerakkan pasukan masing-masing bagi memindahkan mangsa. Namun, menghadapi kesukaran kerana suasana yang semakin gelap dan terdapat ramai mangsa yang masih enggan meninggalkan kediaman mereka ketika itu. Kejadian banjir yang berlaku ini... Perdana Menteri salahkan mangsa sekarang. Tak, kita tak baguslah tu. Selepas membaca berita ini, saya dan rakan-rakan memutuskan untuk membuat sedikit siasatan tentang kawasan yang paling terjejas di Pahang. Dalam siasatan yang kami lakukan, kami temui laporan tentang 6 nyawa tidak berdosa yang dihanyutkan oleh arus deras dalam kejadian kepala air yang berlaku di Bentong. Kejadian ini berlaku berhampiran Jambatan Telumong pada 18 Disember 2021. Dan juga tentang laporan di Kampung Sungai Pedak di mana banyak rumah yang telah musnah dan tidak mungkin boleh dibaiki semula. Jadi, kami terus kemas barang dan peralatan dokumentasi. Kami putuskan untuk turun ke Bentong untuk lihat sendiri situasi di sana. Disebabkan hujan, kami bertolak lebih lewat dari perancangan dan kami agak risau langit akan menjadi gelap apabila sampai nanti. Tetapi apabila kami tiba di Bentong, langit bertukar menjadi cerah dan kami amat terkejut melihat keadaan sekeliling. Sungai Benus yang mengalir di sepanjang lebuh raya dahulunya kecil, kini 3 kali ganda lebih besar. Semasa kami ke Kampung Telumong, keadaan di sana amat dahsyat. Keadaan sekeliling pekan seperti telah ditimpa tsunami. Semakin jauh ke dalam kami memandu, semakin banyak tanah runtuh yang kami nampak. Tidak lama kemudian, kami bergerak ke Kampung Sungai Pedak dan di sana kami lihat banyak rumah yang telah musnah. Ada banyak sepihan kayu yang bersepah di sepanjang jalan dan batang pokok yang berlonggok berhampiran dengan sungai. Kami berjalan di sekitar kampung dan ternampak balaraya Kampung Sungai Pedak. Tak sangka ada beberapa orang penduduk di dalamnya. Rupa-rupanya, salah seorang daripada penduduk itu adalah bekas ketua Kampung Sungai Pedak, Puan Lee, dan telah menetap di sana sejak 1968. Puan Lee dan 2 lagi penduduk kampung mengajak saya berjalan di sekitar kawasan untuk melihat sendiri situasi di sini. Puan Lee ada semasa banjir pada 1971 dan mempunyai pengalaman berhadapan dengan banyak bencana banjir sepanjang hidup beliau. Tetapi bencana banjir kali ini cukup berbeza. Ianya adalah sesuatu yang Puan Lee tidak pernah hadapi sebelum ini. naik. Ini macam goyang hantam. Goyang hantam. 我1968年上来这边了，每一年都有淹水，可是淹水不是这样的，淹水过后洗洗刷刷又住人了，可是今天不是了咯，钱也没有了，树也倒了啊，只是剩下老命罢了。我心还痛啊！他说我回家才5分钟罢了啊，对啊，就淹水了啦。10兄弟姐妹回来洗，洗到今天都还没有干净啊。我的家啊，50个职工来帮我洗啊，洗到今天都还没干净。泥头在这边，我的厨房泥头在这边，很容易铲啊。一大堆的木头在我家门口。在家门口啊？啊，堵在我门口了，没有进入者，我就幸运这点了。这些就不幸运了。
给那个大树丛打歪了。你看，我们一年试过淹12次水啊，一年都没有这样严重啊。环境部、水利局、森林局、农业局都要负责任。全部推来推来推去，真的是这样的。你慢慢去看就知道了的。这些东西为什么会这样多？他们以为你们进去吧，做工啦，这边村长很随便的你给些钱就可以了。屁呀，给什么钱呢？是吗？你们进出我们都不知道，这里进这边出，这边进这边出，看过又怎么样？看过又怎么样？你不快进，你好大呀！你是村民罢了，你可以随便叫人，不用去。之前那些大树木没有重机器，你就不能够拿去呀。只是一天罢了400多车那个烂木头车去那边丢。那个400多车不是40多车是这样多才哦，你知道吗？这条路给他搭去。他说不干巴拉别把塞我都相信。他最近没有做吗？以前一直做出来的。他讲不是巴拉，就是最近没有巴拉，没有做。以前做到，你看叫他们看一下就知道了。有谁，他们就有经验，有水准的人就知道这些木头有几多年了，有几多年历史不产现在我们怎么产有家进不住，住不得，要东帮人家的家。72岁今年，就找到这个大灾难了。森林局监控那个什么环境局，那个什么环境水利局要去巡，去看这个河通不通，不要等到寄到庐山这样看。是不是他们的问题如果他们官员来，我是就这样讲，你就抓我去坐牢了。 Jadi persoalannya, dari mana datangnya semua kayu balat lama ini dan apa yang telah berlaku di kawasan penembangan hutan itu? Setelah mendengar cerita-cerita mereka, nampaknya semakin banyak yang kami perlu siasat. Nuraini binti Osman, ibu kepada 5 anak ini bercerita kepada kami pengalaman yang menakutkan pada 18 Disember yang lalu. Pada ketika itu, beliau bersama-sama suami dan 3 orang anaknya terpaksa ambil keputusan untuk panjat sehingga ke bumbung rumah untuk selamatkan nyawa daripada ditenggelami air banjir yang sudah memenuhi rumah mereka. Hari itu kat mana? Masa hujan lebat tu? Masa akak dekat kilang, masa tu air tak naik lagi. Lepas tu anak tunjuk dalam NZ lah. Mak, air naik cepatlah keluar. Marilah dia kata. Saya berdua tengok air dekat ni je lah lagi Tak apa lagi, tak payah keluar lagi kan. Lepas tu lama-lama lagi ni air dari 4 pintu tu masuk terus. Kita tak boleh buat apa. Dekat gate penuh air. Motor tenggelam. Semua habis. Semua habis? Motor pun habis? Habis tu baru bawa pergi kedai tu hari. Sama juga rosak balik. Masa kat bumbung tadi kita orang minta tolong kan. Tengok aja. Abang pun menangis. Tolonglah kalau siapa-siapa ada kredit. Tolong telefon bomba ke siapa minta tolong kita orang turun. Tapi tak mau juga. So hari tu air naik atas bumbung? Tak itulah kita orang tengok dia lumpur tinggal sampai itulah. Kalau hujan tak berhenti memang dia tembus lah kat luar. Itulah. Anak sampai pengsan. Anak umur berapa? Yang 7 tahun tadi tu. 7 tahun. Yang perempuan dengan lelaki tadi dia dekat dinding tu lah pegang plywood. Tapi itu dah buat dah sebelah tu. Tengah gantung macam ni. Macam kelawak lah kira. Macam mana kakak naik bumbung? Yang atas naik tangga tu lah. Itulah baru kita orang naik atas bumbung. Tak apalah dia katakan macam ni kan. Naik sini dulu. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaki lah kira lah. Sampai ke bumbung tu. Naik gitu. Lepas tu baru abang kasih pecah zinc tu. Itulah tangan dia, kaki dia. So dia guna tangan? Tangan saja. Dia tak boleh buat apa lagi. Luka dengan darah penuh kaki. Berapa lama kak di atas bumbung? Berapa jam dari naik banjir tu dari pukul 7 pagi lah. Dari malam dari 7 pagi. Lepas tu abang selamat kita orang digendong pakai kat sini. Bawa keluar seorang-seorang.
Saya tanya Nuraini, apa yang mungkin menjadi punca kepada bencana banjir ini? Puncanya kayu balak sebab tak pernah naik 7 tahun akak duduk situ, tak pernah naik. Kita orang cakap kayu balak lah puncanya. Orang tolak sana, tolak sini, kita orang tengok juga. Tapi kita seorang je cakap, orang lain tak cakap. Tak ada orang komplain. Nanti orang cakap kita tuduh. Tapi nampak sangat kayu balak tu hanyut kat sungai. Bukan kecil-kecil, besar-besar. Tapi orang takut nak keluar cerita tu. Cuma kalau orang tanya tu lah saya cakap. Sebab dia orang tuduh. Tak ada bukti jangan cakap. Tapi kita dah nampak sendiri. Kayu balak timbul-timbul. Balak dia tu nak cakap macam mana ya? Banyak lah. Memang ratus-ratus lah tu balak tu. Kita nak cakap. Tapi dia orang kata bukan gara balak dia cakap. Tapi kita cakap kayu balak. Tapi dia orang cakap tak. Kita orang takut nak cerita dia orang. Itu sebabnya. Perasaan akak kan. Nasib baik tak masuk dalam rumah. Anak pula ada. Kalau kena anak macam mana. Itu perasaan akak. Memang mengerilah tahun ni saya. Kalau kayu balak masuk, kalau kita orang mati tak tahulah. Mungkin bau bangkai baru dia orang tengok mungkin. Bau busuk. Macam tu lah. Selepas berjumpa Nuraini, kami memutuskan untuk pergi ke Jambatan Telemong. Jambatan ini juga adalah lokasi di mana 6 nyawa tidak berdosa telah terkorban dalam bencana banjir besar pada hari Sabtu tersebut. Semasa dalam perjalanan ke jambatan tersebut, kami ternampak 2 buah rumah yang telah musnah dihanyutkan oleh banjir. Rumah ini adalah tempat tinggal Lu Atong. Atong telah menetap di sini sejak usia 20-an. Seperti Puan Lee, Atong mempunyai pengalaman dengan banjir pada tahun 1971, tetapi banjir kali ini adalah lebih dahsyat lagi dan telah memberi kesan kepada 200,000 rakyat Malaysia. Saya ambil keputusan untuk keluar minum dengan Atong dan bertanya lanjut apa yang telah berlaku.没有这样厉害，刚刚都楼上那边下面罢了，现在整间部都过了，阴到。那本来是咖啡店，本来想喝杯咖啡的，叫了茶，还没有到了，水都上都到脚了。它这个水不像以前71年了，71年它水慢慢上，现在水在冲出来。一早就下大雨了，一直下没有停一直下就没有停。我们6点多就跑上路那边了，上去上面的 bus stop 那边了。差不多7点我就跑了，看水一直上，你还不跑？7点就跑啊？不跑啊！我正是6个人那边。Walaupun hujan sudah berhenti, ianya bukanlah sesuatu yang mudah untuk Atong balik ke rumahnya. 那天啊，本来想要跑出来都不可以，那路啊那路啊，全部是树丛。树也是走要回去家也是回不到啊。出来要来这边也是很难跑，慢慢跑，爬上那树丛那边慢慢过了，满路都是树丛。泥土这样高的，那些路啊，泥土这样子。 Apabila akhirnya Atong dapat balik ke rumah, Atong tidak menjangka apa yang mungkin berlaku. 但是全部东西冲完了，冲完了。是整个家是。整个家冲，什么都冲完了，拿到2-3件衣服罢了。 1 bulan lebih telah berlalu dan semuanya masih belum pulih. Atong dan adiknya telah kehilangan segala-galanya. Tetapi Atong bukanlah satu-satunya mangsa yang terkesan. Lebih kurang 1 kilometer daripada Balai Raya Kampung Sri Telemong, masih ada 7 keluarga di pusat penempatan sementara, walaupun sebulan telah berlalu. Saya duduk dengan Valiama dan beberapa orang mangsa yang lain apabila beliau bercerita tentang garis masa kejadian bencana banjir yang telah menimpa kampung mereka pada 18 Disember yang lalu. Hari 19 air sudah surut dah.
Sudah, pukul 6 sudah turun. Saya pergi rumah saya. Sudah habis. Tak ada air. Sudah jauh pergi. Tengok tu, tepi sana ada kayu bala juga. Saya masih simpan. Itu kayu bala semua saya simpan. Ada simpan? Ada simpan rumah saya. So, kayu bala ada masuk rumah? Ada dia pecahkan rumah tadi. Baru dia naik. Antam dia tu semua pecah. Tetapi apa yang terpaksa ditelan bukanlah satu kehilangan yang kecil. Haiwan ternakan keluarga mereka juga telah hanyut dan terkorban disebabkan oleh banjir. Haiwan ternakan yang diusahakan sejak mereka mula menetap di sini. 40 ekor kambing kandang dalam. Siapa mau tolong itu banjir? Bila dia pergi pun tak tahu kita. Dia cabut semua habis. Itu ayam kampung 50 ekor. 50 ekor sudah habis. Itu semua kembalinya. Banyak sayang kambing. Saya taruh botol susu, kasih minum. Banyak susah. Itu kambing semua. Tak ada kembalinya. Tak ada. Sudah hilang satu kali habis. Ada orang cakap sana punya kambing satu-satu mati di kasut tepi sungai. Masih kesian tengok. Dia masa itu dia lalu tu apa susah dia mati dah. Dia lalu air. Tak. Selesai. Rumah tempat hilang, boleh bikin balik. Ini mati ya, mana boleh kasih balik. Itu lagi susah itu kita. Tadi pun saya orang pergi tengok semalam di kakak itu tempat kambingnya. Dia tanya apa pun tak ada itu kandang. Tiang pun tak ada. Susah tu lagi teruk. Lebih baik saya pun ikut itu kambing mati. Di penghujung temu bual, saya memberitahu mereka bahawa kedatangan kami sebenarnya adalah kerana kami menyangka keadaan di sini sudah selesai dan PPS telah ditutup. Mereka nampaknya merasa marah dan kecewa mendengar perkara tersebut. Selesai, kenapa kita duduk sini? Sudah selesai, ada orang cakap sudah selesai. Kenapa kita duduk lagi masih sini? Lagi orang tengok kampung sana itu belah tu, Batu 19, semua Cina tumpang rumah. Bukan balik rumah sendiri, tumpang rumah. Rumah belum buat lagi. Rumah belum buat. Lagi India pun tumpang. Kita tanya kerajaan sana sini Karak, ada orang yang dia. Kita tanya dia, macam mana kita punya rumah siap kasih gak? Dia cakap, tunggu. Kita sudah kasih tahu kerajaan. Dia cakap macam ni. Tapi dia tak kasih surat ke apa ke, form ke, isi ke, apa pun tak ada. Mana tahu dia orang, kerajaan mana tahu kita tak ada rumah. Apabila saya menemui buah Valiamah di Balaraya Kampung Sri Telemu, saya menemui sebuah keluarga lain yang juga masih menumpang teduh di PPS. Rumah milik Tirgawati juga telah dimusnahkan oleh bencana banjir. Keseluruhan rumahnya telah hanyut kecuali tapak rumah beliau. Rumah tersebut pernah didiami oleh 3 generasi dan semuanya musnah begitu sahaja. Begitu banyak luahan dan keluhan yang dikongsikan oleh penduduk di sini. Saya pulang dengan 1001 soalan bermain di kepala. Perasaan ingin tahu dalam diri mendesak saya untuk mencari jawapan kepada semua persoalan yang ada. Saya memutuskan untuk pulang ke tempat penginapan dan menyiasat lebih lanjut tentang maklumat yang diberikan oleh mangsa bencana banjir ini. Perkara pertama yang saya ingin periksa adalah ke mana arah sungai yang dipenuhi dengan balak ini. Kayu-kayu balak ini mesti ada asal usulnya. Berdasarkan kajian, saya mendapat tahu ada sebuah jalan di sepanjang Sungai Kerau. Jadi, saya dan rakan-rakan memutuskan untuk menyiasat ke mana arah jalan ini. Perjalanan kami di sepanjang sungai disajikan dengan pemandangan yang menyakitkan mata.
terlalu banyak kayu balak yang bersepah dan berlongkokkan di tebing sungai. Saya tergamam melihat bagaimana sungai ini menjadi semakin besar dan lebar. Dengan keadaan pokok yang semakin berkurangan untuk menyerap air hujan ini akan mengalir ke tanah dan dilepaskan ke kawasan tadahan air. Ini boleh menyebabkan air hujan akan mengalir ke sungai dengan lebih deras. Bayangkan, sedangkan sungai tidak dapat menampung air bah yang banyak dalam masa yang singkat, apatah lagi sekiranya sungai tersebut dipenuhi dengan kayu balak. Selepas beberapa hari di lapangan, sampailah masa untuk kami kembali ke Kuala Lumpur. Apa yang memeranjatkan kami adalah apabila ternampak kelibat sebuah lori yang membawa kayu balak yang dipotong licin. Bukan kami sahaja yang perasan. Ramai orang yang nampak lori-lori membawa kayu balak keluar daripada Pahang. Pada 3 Januari, Kerajaan Persekutuan telah mengisytiharkan moratorium hentikan balak susulan daripada bencana banjir yang menimpa negara. Tengok lori balak ni. Okey, kita ni biarkan dulu, kita tengok. Diorang tak serik-serik lagi. Diorang tak serik-serik. Kita bagi anda tengok dulu isu. Ya, ni Isuzu trooper ni lepas dulu. Ya, Isuzu ni lepas dulu. Okey. Okey. Kita follow belakang. Hadiah kepada Kerajaan Negeri Pahang dan juga Kerajaan Ismail Sabri yang juga ahli parlimen Bera, yang mana negeri dia kondisi ni. Negeri bekas Perdana Menteri juga, Najib Razak. Malu apa bosku, kemaluan negara. Daripada apa yang kami baca, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang mengesahkan bahawa aktiviti pembalakan bukanlah punca kepada bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Berdasarkan berita yang dilaporkan oleh The Star, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan menjalankan siasatan lanjut menggunakan helikopter untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang isu dan insiden kepala air. Pada 13 Januari, Jabatan Perhutanan telah menjalankan siasatan ke atas hutan simpan lentang dan telah memuat naik satu video di halaman Facebook mereka. Tetapi, apa yang saya lihat di lapangan adalah bercanggah dengan kenyataan mereka yang tiada aktiviti pembalakan di hutan simpan lentang. Could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Malaysia tidak mempunyai rekod yang baik dalam isu perubahan iklim. Kita adalah antara 10 yang terakhir dalam Indeks Pencapaian Perubahan Iklim Global yang ke-57 dan menerima penilaian yang rendah bagi dasar berkaitan isu iklim. Walaupun sejak beberapa tahun ini kita sedang mengalami kesan daripada perubahan iklim, kerajaan masih belum memperkenalkan pelan kecekapan tenaga yang realistik dan boleh dilaksanakan. Malah, mereka telah membuang portfolio perubahan iklim daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Sepatutnya, pemimpin kita merangka pelan yang realistik dan mampan untuk mengatasi isu perubahan iklim. Tetapi apa yang pemimpin Malaysia lakukan? I just came back from my umrah. Then I was talking to our ambassador there. So he told me that in the schools of in the Arab country, which his children went, the books still talking bad about palm oil, our palm oil, because of kita bunuh orang hutan. I told him,
In Malaysia, if you see orang hutan will kill you first, not you kill the orang hutan first. Betul tak? Kerajaan negeri mempunyai kuasa ke atas 84% daripada hutan-hutan di semenanjung Malaysia dan kerajaan negeri adalah satu-satunya pihak yang mempunyai kuasa untuk mengosongkan kawasan hutan simpan dan membenarkan kegunaan tanah ditukar kepada ladang kelapa sawit dan sebagainya. Jadi, adakah boleh dikatakan bahawa kerajaan negeri perlu bertanggungjawab ke atas masalah penebangan hutan yang kerap berlaku di Malaysia? Saya dan rakan-rakan tahu bahawa kami perlukan pandangan seseorang yang pakar. Jadi kami memutuskan untuk menemu buah Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil, Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia, yang juga dikenali sebagai peka tentang pandangan mereka terhadap kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini dan punca di sebalik bencana ini. Sekarang ni pas kita bercakap pasal perubahan iklim ya, climate change. Jadi salah satu yang menjadi puncanya climate change adalah kemusnahan hutan. Dan Malaysia kita mempunyai banyak hutan. Jadi kita mesti simpan hutan-hutan kita untuk masa hadapan dan untuk kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Kita dah nampak ya, first time in history ya, ramai rakyat yang mati, yang menjadi mangsa akibat daripada banjir. Jadi ini salah satu ya yang kita kerajaan mesti serius dalam menangani isu ni. Kita tak nak tiap-tiap tahun jadi satu acara tahunan. Oh banjir, kerajaan beri bantuan. Tapi sampai bila? Kita mesti faham ilmu alam, kita mesti faham bentuk muka bumi Malaysia. Kita memerlukan pokok-pokok yang banyak untuk menadah air, untuk absorb water. Because forests act as sponge, absorb water. So we have to understand that. And kalau mereka kata kita nak development, ya, kita nak bina bangunan and all that, so we need the timber and all that. It's more than enough. Our forest more than enough to supply timber for our country, yeah, for local use. But the problem is our timbers are being exported overseas, ya, di export ke luar negara. Pasal ni lah kita kehilangan banyak hutan. Yeah. Kita tengok ya, kita semua tahu banjir berlaku kerana pembukaan hutan yang sangat berskala besar, ya, on development, on agriculture and so on, ya. So there's no more trees or forest to absorb water. Jadi bukit-bukit yang ada sekarang ni terbuka, makna gondol, ya. Bukit-bukit banyak yang dah gondol. Jadi bila gondol, bila hujan lebat, ya, negara kita menerima hujan sepanjang tahun, ya. Jadi bila tak ada pokok, bila hujan tu memberi aliran yang kuat pada selut-selut, ya, tanah-tanah. Jadi tanah semua sedimen semua masuk ke dalam sungai, okey, dan sungai tu jadi shallow, ya. Sebab itulah tidak dapat menampung air, sebab itulah terjadinya banjir, ya. Kita kena faham tu semua. Sepatutnya kita dah tahu dah, kita ada hujan sepanjang tahun, ada monsun. Sepatutnya kerajaan lebih prihatin, ya, dalam membuka apa-apa hutan atau membuka atau memotong apa-apa bukit, ya. Sepatutnya mereka tengok pada impact EIA, tengok syarat-syarat EIA sama ada boleh buka atau tidak. Jadi benda-benda ni semua tidak diendah, ya. Jadi susah, ya. Sekarang ni kalau kita cakap lebih saja mereka nak saman. You know, cakap lebih saja mereka akan masuk kita dalam lokap. Jadi saya dah kena semua tu. Tapi saya tetap cakap pembukaan hutan yang berleluasa akan mengakibatkan bala bencana yang tidak akan henti. Sekarang ni rakyat suffer, ya, rakyat yang orang kata yang tidak bersalah yang suffer. Walaupun bantuan kerajaan diberi tapi masih tidak cukup, ya. Jadi kenapa kita tidak fikir, kenapa kerajaan tidak fikir macam mana nak menangani asasnya, mana dia the roots of the problem. That's what we should look into, you know, not about giving bantuan. Puan Sri rasa kerajaan kita ada plan tak untuk solve
climate change? No, masalahnya kita punya undang-undang ni tidak di sebelah tidak menyebelahi rakyat, in the sense that hutan, tanah semua di bawah state government. Maknanya dia bukan under federal government. Okay, so kalau state government, makna dia kerajaan state government tu they can do anything they like. So that's why kita peka telah bagi memorandum baru ni. Kita juga nak advise government that tukar ya apa-apa undang-undang ataupun constitution ataupun amend undang-undang yang sedia ada, kerana tak pernah ditukar semenjak tahun 1984 ya, Akta Forestry. So kalau forest di bawah state government memang susah untuk kita selamatkan ya, dan ini dalam untuk jangka masa hadapan, makna dia lagi 5 tahun kita akan tengok banyak lagi masalah yang kita hadapi. Taman negara nasib baik boleh diselamatkan kerana berada di bawah federal government. Kalau hutan taman negara di bawah kerajaan negeri dah lama dah habis ya. Kami minta kerajaan gazetkan Banjaran Titiwangsa kerana itu adalah kita punya backbone ya. So apa yang terjadi sekarang ni kita tengok banyak di Banjaran Titiwangsa sendiri kita dah tengok patches yang telah dibalak. Rakyat dan kerajaan mesti membuka mata, because yang meninggal ni yang mangsa banjir ni yang mati ni ramai. Dah sampai 60 orang. Walaupun di Pahang ke, di Selangor ke, ini semua akibat daripada tidak peka oleh penguat kuasa dan tidak peka oleh kerajaan juga. Bila kita bincang tentang environment, kita bincang tentang penjagaan alam sekitar, sepatutnya diprioritas, diutamakan. Tapi di Malaysia kita tidak utamakan alam sekitar kita. Kita lebih utamakan tentang development, tentang pembangunan. Itu lebih diutamakan. Ini yang masalah dia. Adakah keuntungan ekonomi lebih penting daripada nyawa rakyat Malaysia? Semasa saya memulakan perjalanan ke Pahang, saya tidak menyangka untuk menyaksikan kemusnahan yang amat dahsyat disebabkan oleh banjir ini. Hati saya betul-betul hancur mendengar kisah yang dikongsikan. Tetapi saya amat mengagumi semangat dan kebaikan yang ditunjukkan oleh mereka meskipun dalam keadaan yang sukar. Saya rasa terinspirasi daripada apa yang telah saya pelajari dan berazam untuk terus mencari jawapan dan memberi kesedaran tentang isu alam sekitar yang negara kita sedang hadapi. Satu perkara yang pasti, perjuangan demi masa depan yang lebih baik tidak terhenti di sini. Adakah ini yang kerajaan Malaysia putuskan sebagai menguruskan bencana dengan baik? Terukir kata bijak dalam fakta, tak lagi berpihak. Gelap dan terang kini tak lagi berarti. Hentikan pengabdian berurat akar duri. Jika kepala mulai berhitung angka, hentikan hormat tak lagi bermakna. Ulil hakun walau kana buron, katakan kebenaran walaupun pahit terdengar. 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 Terukir kata bijak dalam fakta, tak lagi berpihak. Gelap dan terang kini tak lagi berarti. Hentikan pengabdian berurat akar duri. Jika kepala mulai
berhitung angka, hentikan hormat tak lagi bermakna. Kulir hakun walau kana muron, katakan kebenaran walaupun pahit terdengar.